Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, hai murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din. Untuk hari ini, sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 5, pengurusan keuangan secara beretika. Sangat-sangat menarik topiknya, dan siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Kita saksikan profil guru. Baik, terima kasih murid-murid yang terus menonton Didik TV KPM, dan kita nak memperkenalkan cikgu juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Saiful Amri. Assalamualaikum. Hai cikgu. Apa khabar, sihat ke? Alright. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa pada hari ini, dan sekarang ini kita mempersilakan Cikgu Yap Kim Yin. Hai cikgu. Hai. Oh, cikgu dari tadi, dari masuk studio sampai kat situ, senyuman tak lekang di bibir. Happy jumpa Din. Din yang handsome. Terima kasih cikgu. Dan kita turut disertai dengan murid-murid. Ya, betul. Okey, jadi siapakah murid-murid yang menyertai kita pada hari ini cikgu? Marilah kita lihat. Okey. Memperkenalkan diri. Kon, sila memperkenalkan diri. Say hello. Kon. Salam sejahtera cikgu. Nama saya Coach Hui Ilut dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj Telugu. Fang Yi, boleh say hello lambai sahaja? Ya, Azira, hello. Azira. Nah, ini dia Lawi Wen yang cantik, yang comel. Halo. Itu dia murid-murid saya. Okey cikgu, kita nampak murid-murid pun tersenyum, bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi cikgu, apa yang kita nak pelajari secara mendalam pada hari ini cikgu? Silakan. Ya, terima kasih. Marilah kita lihat, hari ini kita akan melihat tajuk pengurusan kewangan secara beretika. Okey, pada akhir siaran ini, murid dapat menyenaraikan 3 cara menguruskan kewangan secara beretika, menjelaskan 2 kepentingan pengurusan kewangan secara beretika, dan meramahkan 2 kesan pengurusan kewangan secara tidak beretika. Nilai universal yang terlibat ialah rasional, kerajinan, bertanggungjawab, berdikari dan kesederhanaan. Baik. Satu pelajaran saya rasa berguna untuk semua lapisan umur sebenarnya kan cikgu kan? Betul. Sebab pasal duit, keuangan secara beretika, jangan tak beretika pula. Jadi sebentar lagi kita mulakan sesi pembelajaran kita. Terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM. Anda semua memang cemerlang. Hari ini untuk sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 5, pengurusan keuangan secara beretika. Sangat-sangat menariklah topik ni cikgu. Ya ke? Ya, sebab saya walaupun dah menginjak umur dekat nak 40 ni, saya risau pengurusan keuangan saya sendiri pun kurang beretika. Jadi saya tak sabar nak belajar hari ni cikgu. Tak apa, nanti perhatikan apa yang cikgu nak tunjukkan ya. Okey cikgu. Okey. Nanti kejap cikgu akan tunjukkan satu video klip. Murid-murid sila tonton video klip ini. Selepas tu minta pendapat ya. Okey, silakan. Kristi, hujung minggu kamu pergi mana? Saya pergi pasar raya. Apa anda beli di situ? Nampaknya banyak membeli. Saya membeli 2 pasang baju dan sehelai seluar. Berapakah jumlah perbelanjaan anda? RM300. Banyaknya.
Bukankah sebelum ini baru beli sepasang pakaian? Hujung minggu ini saya akan menghadiri majlis makan malam jiran. Saya perlu pakaian yang cantik. Kristi, kita perlu berjimat-cemat. Pakaian lama anda sudah penuh 3 amari. Tidak perlu beli lagi. Ya, saya setuju membazir keberlakuan yang rugi. Wang yang lebih boleh kita simpan untuk waktu kecemasan. Ya, ibu saya pun tegur saya. Baiklah kawan-kawan, terima kasih nasihat yang diberikan. Marilah kita ulang kaji bersama. Minggu depan ada peperiksaan pertengahan tahun. Ya, jom. Itulah dia video. Aha. Jadi, siapa-siapa nak kongsi pendapat? Okey, silakan Fanggi. Cikgu, saya berpendapat Kristi seorang yang boros. Memang boros ya. Dia beli baju yang banyak. Okey, Kon, silakan. Cikgu, saya rasa Kristi perlu mengira bajet dia sebelum berbelanja. Hebat murid cikgu. Siapa lagi nak kongsi pendapat atau pengalaman? Ya, Azira. Cikgu, Kristi sepatutnya menyimpan wangnya untuk digunakan sewaktu kecemasan. Betul. Mesti Azira ni simpan banyak wang. Tengok. Rawi even. Tak sabar-sabar nak jawab ya. Silakan. Cikgu, Kristi tidak patut membeli baju lagi kerana bajunya sudah begitu banyak. Itulah buktinya. Tonton dengan teliti ya. Bagus murid cikgu. Okey, semua dapat 10 bintang ya. Marilah kita masuk tajuk kita hari ini ya. Okey, mengurus pendapatan dan perbelanjaan secara berhikmat. Apa maksudnya berhikmat? Siapa tahu? Siapa tahu? Ya, silakan. Berkhidmat bermaksud bercimat-cimat dan berhati-hati. Betul. Kita berbelanja berhati-hati. Contohnya, kita belanja mengikut kemampuan kita. Yang paling penting, kita boleh menyertai skim pelaburan yang diiktiraf. Contoh yang cikgu bagi di sini ialah Amanah Saham Nasional Berhad. Ada siapa yang berkenaan dengan skim-skim pelaburan? Pernah dengar apa-apa berita tentang skim pelaburan? Ya, Azira. Cikgu, boleh saya kongsi pendapat? Boleh. Contoh skim yang tidak sah adalah skim cepat kaya. Oh, Azira kongsi skim yang tidak sah ya. Skim cepat kaya. Sebab skim ini merupakan satu penipuan. Jangan kita melibatkan diri dalam ini. Okey, seterusnya kita perlu membuat pinjaman mengikut kemampuan kita. Contohnya kita buat pinjaman perumahan, pinjaman kereta. Jangan kita membeli kereta yang mewah yang kita tidak mampu membayar ansurannya. Okey, jika kita mengurus kewangan kita secara beretika, kita akan memiliki aset tetap. Contohnya rumah, tanah. Din, sudah ada rumah? Ada. Hebat Din. Pandai menguruskan kewangan ya. Okey, selain itu, kita perlu memperuntukkan wang untuk membayar cukai. Contohnya, setiap tahun kita membayar cukai pendapatan, cukai tanah dan cukai tafsiran. Seterusnya, membuat simpanan untuk waktu kecemasan. Ini sangat penting jika kita terdapat sakit ternak tiba-tiba. Dapatlah kita membayar bayaran itu di hospital. Dan salah satu cara lagi, jika kita menguruskan kewangan kita secara beretika, kita perlu melindungi pendapatan kita dan simpanan kita dengan insurans. Contohnya, insurans kereta boleh dilindung daripada bencana alam. Contohnya banjir. Kereta kita rosak, tenggelam dalam air, kita boleh tuntut insurans supaya bayar balik apa yang kita caramkan. Dan satu lagi, insurans kebakaran rumah dan insurans nyawa. Din, ada insurans nyawa? Insurans nyawa ada. Kebakaran rumah tu lepas ni saya terus nak ambil, cikgu. Okey.
Okey. Seterusnya, membuat bayaran pinjaman secara konsisten. Apa yang dikatakan konsisten ini? Bayar ikut jadual yang ditetapkan. Contohnya, setiap bulan kita bayar. Jangan kita tunggakkan hingga ke bulan depan. Jadi dia semakin banyak. Kemudian, merancang kewangan untuk simpanan hari tua. Sebab, bila kita dah tua, kita tidak bekerja lagi. Bila tidak bekerja, kita tidak ada pendapatan. Jadi kita kena kira jumlah perbelanjaan. Contohnya makanan, ubat, itu perlu perbelanjaan yang tetap. Okey. Dan kita perlu membuat tabungan daripada lebihan pendapatan dan tabungan jangka panjang supaya kita dapat simpanan duit yang lebih banyak. Adalah lebih baik jika kita dapat tetapkan suatu jumlah wang untuk disimpan. Boleh cikgu tahu berapa wang jumlahnya disimpan sebulan? Alamak, kena bagi tahu ke cikgu? Adalah dalam, kalau 300 banyak ke sikit cikgu? Itu kena lihat kemampuan kita. Kan? Itu dah nampak satu cara yang baik. Ada simpanan untuk waktu kecemasan. Marilah kita lihat sekarang kepentingan pengurusan kewangan secara beretika. Antaranya, kita dapat mengurangkan beban kewangan kita. Sebab kita dapat meningkatkan simpanan agar kita dapat pulangan dividen kita. Semakin banyak kita simpan, semakin banyak dividen kita dapat daripada bank, ya. Dan kita perlulah mengelakkan pinjaman yang tidak sepatutnya. Contohnya, kita perlu beli telefon bimbit yang berjenama daripada kalau kita banding telefon bimbit yang 300 atau 400 sahaja. Tak perlulah kita buat pinjaman. Sekadar boleh pakai itu cukup, ya. Dan kepentingan yang seterusnya, kita dapat mengelakkan kes penipuan dan transaksi haram. Ini yang penting kerana kita dapat menyertai skim pelaporan yang sah. Janganlah kita pergi menyertai skim cepat kaya yang tidak sah, ya. Dan kita perlu buat tinjauan sebelum memuktamadkan sebarang urus niaga supaya kita tidak ditipu orang. Kepentingan seterusnya, kita mempunyai kuasa beli yang tinggi. Kita boleh memaksimumkan kepuasan pemilik. Contohnya, kita ingin beli bunga yang cantik. Kita simpan duit, lepas tu kita beli bunga itu. Then kita puas hati. Okey, dan kita menjana pertumbuhan ekonomi negara. Kita membantu dari segi kita membeli barangan buatan negara. Itu sangat penting, ya. Kemudian kita lihat kepentingan seterusnya. Kita dapat menjamin masa depan yang sejahtera kerana kita memiliki harta kekal dan kita mempunyai tambahan kewangan daripada pelaporan kita. Jadi kita tidak perlu risau waktu tua nanti kita ada duit yang banyak. Jadi marilah sekarang kita lihat jika kesan pengurusan kewangan yang tidak beretika, ya, kardal muflis meningkat. Murid-murid cikgu tahu tak apa maksud dia muflis? Siapa faham perkataan? Oh, okey, Fangi, silakan. Muflis itu bankrupt. Ya, betul. Sangat betul. Okey, kita wujud komuniti yang boros, yang tidak berjimat cermat. Okey, kita lihat seterusnya. Pemberi hutang yang tidak berlesen akan bertambah. Apa maksudnya pemberi hutang ini? Okey, Kon, silakan. Pemberi hutang itu along, cikgu. Along, betul. Along kenakan faedah yang tinggi, ya. Jika kita pinjam along, kita dapat kesan fisikaliti itu. Kenapa? Sebab kita tension. Kita tekanan dalam hidup. Kita nak bayar balik tu, ya. Okey, kemudian kita lihat keberhutangan dalam kalangan rakyat ni meningkat.
Sebab ramai buat pinjaman yang tidak mampu bayar balik. Dan keselamatan keluarga kita terjejas kerana kita pinjam alung yang mengugat keselamatan kita. Sekarang marilah kita rancang pembelian kita. Cikgu dah sediakan barang-barang di sini. Kita lihat situasi ya. Anda mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan pertengahan tahun. Sebagai motivasi kepada anda, kakak anda memberikan wang RM50 kepada anda. Rancanglah pembelian anda mengikut barang-barang yang cikgu sediakan di sini. Siapa nak buat perancangan dia dahulu? Ya? Okey, Fangi. Fangi selalu orang yang pertama ya. Cikgu, saya akan beli flash sebagai hadiah hari jadi untuk ibu. Bagus. Ini satu idea yang sangat bagus kerana walaupun flash ini nampaknya kecil tetapi kita boleh buat nama sendiri di sini ya. Bagus. Seorang murid, anak yang baik, bertanggungjawab, hadiah kepada ibu. Okey, Kon silakan. Minta maaf, cikgu tak nampak. Cikgu, saya akan membeli patung untuk menghadiahkannya kepada adik semasa hari kanak-kanak. Dan bakinya saya akan simpan untuk kecemasan nanti. Hebat. Ada simpanan. Beli patung yang comel untuk adik. Cikgu puji kakak ni. Siapa lagi nak kongsi? Ya, Azira. Cikgu, saya akan membeli bunga. Bunga tersebut akan saya berikan kepada ibu saya sempena ulang tahun perkahwinannya. Baki wang tersebut akan saya akan tabung. Ya, tapi Azira hanya tinggal RM5 untuk disimpannya. Tapi niat tu sangat baik. Ulang tahun ibu bapa perkahwinan pun Azira ingat. Bagus. Tahniah. Siapa lagi? Lau nak kongsi ya. Okey. Cikgu, saya nak beli telefon stand kerana saya belum ada lagi. Ia boleh digunakan pada waktu didik TV dan bakinya saya akan simpan. Okey, bagus. Nampaknya anak murid-murid cikgu ni berjaya menguruskan kewangan ini dengan berjaya. Dan setiap orang tahu simpanannya. Tahniah kepada semua. Wah, hebat murid-murid kita semua bijak berbelanja dan masing-masing pun ingat untuk menyimpan ataupun menabung duit untuk masa hadapan dan juga sewaktu berlaku kecemasan. Terima kasih dan terima kasih Cikgu Yap. Sekejap lagi kita sambung terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang terus menonton Didik TV KPM. Anda semua memang cemerlang kerana untuk hari ini Din bersama dengan Cikgu Yap untuk sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 5 pengurusan kewangan secara beretika. Ada banyak lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya serahkan terus kepada Cikgu Yap. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Din. Marilah kita lihat sedikit pengukuhan untuk murid-murid. Okey, ini soalan pengukuhan yang pertama. Bagaimanakah anda menguruskan kewangan secara beretika dalam kehidupan seharian? Siapa nak cuba? Cepat. Okey, Azira silakan. Pertama, membeli ikut kemampuan. Kedua, tidak terpengaruh kepada jualan murah. Ketiga, membuat simpanan untuk waktu kecemasan. Tahniah. Ya, kita belanja dengan hemat. Cuma jawapan satu, kita buat simpanan dalam untuk waktu kecemasan, kita perlu menguruskan dengan itulah salah satu caranya kita menguruskan wang ya. Okey, marilah kita lihat jawapan cikgu ya. Berbelanja mengikut kemampuan, senaraikan barang keperluan yang ingin dibeli dan bawa wang tunai yang cukup sahaja. Soalan B. Mengapakah kita perlu menguruskan kewangan secara beretika? Siapa nak jawab soalan ini? Okey, Lau. Untuk menjamin kehidupan yang sejahtera dan menyediakan wang untuk keadaan kecemasan.
Tahniah, jawapan tepat sekali ya. Okey, tengok cikgu punya jawapan. Beza sedikit dah. Tidak berhutang dan hidup bahagia. Okey, sambung soalan seterusnya. Bapa anda telah kehilangan pekerjaan kerana kegawatan ekonomi syarikatnya. Sebagai seorang anggota keluarga, bagaimanakah anda membantu keluarga dalam pengurusan kewangan harian? Apa peranan anda? Okey, Kon, tak sabar-sabar nak jawab. Saya akan membuat kerja sambilan pada hujung minggu. Wang yang saya dapat itu saya memberikannya kepada ayah. Selain itu, saya juga tidak membeli barang berjenama. Tahniah, murid dan anak yang baik. Nak boleh tumpang kesusahan keluarga, membantu menyelesaikan masalah keluarga. Okey. Inilah jawapan cikgu ya. Mengeluarkan simpanan sendiri. Setiap orang pun ada simpanan kepada bapa. Wang simpanan tersebut boleh digunakan sebagai perbelanjaan harian. Saya akan berjimat-cemat dengan membawa bekal ke sekolah. Biasa tak Din bawa bekal ke sekolah? Biasa. Sampai waktu kerja pun saya masih lagi bawa bekal ke tempat kerja, cikgu. Tahniah, seperti saya. Sama. Ya, cikgu pun seperti itu. Okey. Itulah soalan struktur yang kita boleh kongsi dengan murid-murid. Okey, murid-murid pun menjawab dengan cemerlang, bagus. Dan sekejap lagi, kita masih lagi bersama dengan murid-murid kita dan juga Cikgu Yap. Kita berhenti rehat seketika, terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, bertuah sangat-sangat murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM untuk episod hari ini sebab sukses SPM 2022 mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5 pengurusan keuangan secara beretika. Selain daripada murid-murid, abang kakak murid-murid, mak ayah murid-murid pun turut dapat belajar sekali. Dan kita teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Yap. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Marilah kita lihat penilaian soalan esei ya. Okey, ni soalan contohnya. Di Malaysia, wujud individu yang berusia 18 tahun yang diisytiharkan muflis. Demikian menurut laporan yang dikeluarkan Jabatan Insolvensi Malaysia pada November 2018. Malah seramai 64,632 rakyat Malaysia direkodkan muflis dalam 5 tahun lalu. Membabitkan usia semuda itu hingga 44 tahun. Serius kan? Marilah kita lihat soalannya. Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda menguruskan perbelanjaan kewangan dalam kehidupan harian? Marilah kita kupas soalan satu persatu. Okey, kita perlu highlightkan soalan ini, watak dia. Murid, bagaimanakah anda menguruskan perbelanjaan? Itu kata kunci yang penting. Uruskan perbelanjaan pada bila? Kehidupan harian. Jadi, watak, sila tetapkan watak, catatnya. Anda, soalannya tanya anda, bila tanya anda, kita jawab saya. Ya? Dan kehendak soalan, cara menguruskan perbelanjaan harian. Faham? Faham. Bagus juga. Okey, bagaimana cara kita menjawab? Salah satu contoh yang cikgu boleh tunjukkan di sini ialah fakta dia. Buat bajet perbelanjaan. Huraian dia di bawah tajuk fakta ini. Berbelanja mengikut kemampuan. Catat segala perbelanjaan. Simpan semua resit. Boleh tak murid-murid cikgu kongsi fakta dan huraian yang boleh dikongsikan? Ya, okey. Fang Yi, silakan. Cikgu saya nak kongsi. Faktanya merekod semua pembelajaran huraiannya menyimpan resit untuk dapat tahu pengaliran wang saya dan dapat menjimat wang. Tahniah, huraian dan fakta yang betul. Siapa lagi nak kongsi? Okey,
Lawiwan, silakan. Tidak terpengaruh dengan jualan murah. Saya hanya membeli barang yang dicatatkan sahaja. Memang hebat. Hanya membeli barang yang catat saja. Memang berdisiplin. Okey. Marilah kita lihat cikgu punya jawapannya. Okey, cikgu dah sediakan faktanya. Tetapkan had kewangan. Kita perlu tetapkan sejumlah kewangan yang kita perlu belajar. Dan huraian dia. Kita membawa wang tunai yang cukup sahaja. Jangan bawa lebih. Sebab kita dah senaraikan barang-barang yang kita nak beli. Tidak gunakan kredit. Kenapa agaknya tidak gunakan kredit ni, Din? Sebab nanti kita berhutang, cikgu. Betul. Itu wang masa depan kan? Kita belum ada wang tersebut. Kita guna wang masa depan. Nanti kita guna kad kredit, kita tak perasan. Kita berbelanja banyak tu. Tidak meminjam wang jika tidak perlu. Dan tidak tertarik dengan jualan murah. Selalunya perempuan ini ikat dengan jualan murah kan. Nampak saja offer di sini, offer di sana. Kejar nak pergi shopping untuk beli. Itu kurang rasional. Tidak dipengaruhi oleh rakan. Jangan kita lihat rakan kita ada jam tangan yang mahal, kita pun nak ikut, kita pun nak beli. Itu tidak. Kita perlu ikut kemampuan kita. Okey, itu dia fakta dan huraian yang cikgu tuliskan. Sekarang cikgu nak tunjukkan contoh jawapan esei yang lengkap. Bagaimana kita lengkapkan satu esei daripada fakta dengan huraian dia. Ini contoh yang cikgu sediakan. Cikgu nak minta murid-murid membacakannya. Siapa ingin membantu cikgu? Okey, Fang Yi. Terima kasih, Fang Yi. Sebagai seorang murid, saya akan membuat bajet perbelanjaan. Saya akan bahagian duit bulanan yang saya dapat daripada ibu dan ayah. Contohnya, yuran, makan, minum, buku, simpanan dan lain-lain. Saya akan berbelanja mengikut kemampuan. Selain itu, saya juga akan mencatat keluar masuk perbelanjaan setiap hari dan simpan semua resit. Tindakan ini membantu saya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan kewangan saya. Nampak tak cara huraian itu? Cikgu dah masukkan contohnya yuran, makan, minum, buku. Sebab itu perbelanjaan bulanan seseorang murid kan? Sebab saya itu seorang murid. Okey, jawapan seterusnya. Marilah kita lihat. Okey, ini jawapan yang cikgu catat dalam esei yang lengkap. Siapa nak bantu cikgu untuk? Okey, Kon, silakan. Saya akan tetapkan had kewangan dengan membawa wang tunai yang cukup. Ia boleh membantu saya tidak membuat keputusan terburu-buru. Contohnya, ingin membeli telefon pintar baharu. Saya akan fikir dahulu sebelum membeli. Jika telefon pintar saya masih boleh digunakan, saya tidak akan gantinya dengan yang baharu. Saya tidak guna kad kredit kerana sukar mengawal perbelanjaan. Saya tidak meminjam wang jika tidak perlu. Sikap berhutang membebankan kehidupan. Tahniah, Kon. Murid cikgu yang baik, boleh baca dengan lancar. Okey, kita lihat. Kita kupas sikit-sikit. Cikgu tadi tetapkan had kewangan dan membawa, bila tetapkan kewangan, kita membawa wang tunai yang sedikit saja, yang cukup saja, yang cukup untuk kita beli. Lepas tu, ini membantu kita tidak buat keputusan yang terburu-buru. Contohnya, kita pergi shopping, kita lihat telefon pintar yang cantik, kita tertarik. Tetapi, kita perlu fikir dahulu sebelum kita membeli. Kita perlu mengamalkan nilai rasional di sini. Saya tidak akan gantinya jika telefon saya masih boleh pakai lagi. Itu sangat penting. Huraian yang begini akan sokong jawapan fakta tadi. Jadi, okey, jelaskan. Okey, ini seterusnya.
saya cikgu ni. Okey, Azira, sebelum cikgu mula tanya, Azira nak dah angkat tangan. Saya tidak tertarik dengan jualan murah. Saya akan sentiasa membandingkan harga dan kualiti. Membeli barang yang murah tetapi berkualiti dapat menjimatkan perbelanjaan saya. Saya tidak dipengaruhi oleh kawan yang suka menonton wayang pada hujung minggu. Saya boleh memilih aktiviti hujung minggu yang menjimatkan perbelanjaan. Contohnya, bersiar-siar di taman bunga atau tepi pantai, membaca buku cerita di perpustakaan awam. Ya, terima kasih Azira. Kita lihat jawapan di sini ya. Tidak tertarik dengan jualan murah. Jadi, apa yang kita tidak tertarik? Apa yang kita boleh buat? Kita banding harga. Selain banding harga, kita akan melihat kualitinya. Kualiti yang baik dan harga yang murah, kita boleh menjimatkan perbelanjaan kita. Dan untuk ayat yang saya tidak dipengaruhi oleh kawan, selalunya muda-muda remaja ni suka menonton wayang pada hujung minggu kan. Ajak beramai-ramai pergi menonton wayang. Tetapi sekarang ni menonton wayang satu tiket tu agaknya berapa harganya, Dek? Mahal dah, dia sampai RM30 cikgu. Tahu pun. Tak selalu menonton wayangnya. Tahu. So RM30 itu boleh kita makan berapa kali. Jadi untuk aktiviti, untuk kita hilangkan tension kita, kita boleh carilah yang tidak perlu bayar. Contohnya, contoh di sini, bersiar-siar di taman bunga, di tepi pantai, membaca buku cerita di perpustakaan awam. Apa lagi contoh yang kita boleh masuk di sini yang menjimatkan perbelanjaan kita? Aktiviti hujung minggu. Piknik cikgu. Betul. Kita boleh pergi piknik. Okey, berkelah di mana-mana sahaja. Berkelah di tepi pantai ke, berkelah di taman bunga ke, menikmati keindahan alam sekitar. Itu dia jawapan yang cikgu sediakan. Cikgu nak nasihat murid-murid di depan kaca TV, jika boleh sediakan jawapan yang lebih lanjut lagi, teruskan usaha. Cuma cikgu sediakan ini saja kerana cikgu nak tunjuk lagi contoh yang lebih banyak, contoh soalan yang lebih banyak untuk pendedahan murid-murid kita. Okey, ini soalan esei juga. Pada pendapat anda, mengapakah berlakunya masalah muflis dalam kalangan belia? Jawapan anda perlu disokong dengan nilai-nilai universal yang dipelajari. Berbeza sedikit soalan ini dengan tadi. Okey, ni perlu pendapat anda ya. Soalan tanya. Okey, lihat cikgu yang highlight ni. Mengapakah? Bila soalan mengapa, datanya mengapa, kehendak soalan ialah sebab. Kita jawab sebab. Apa? Muflis. Masalah muflis ni. Jadi kehendak soalan ini adalah sebab muflis. Siapakah watak di sini? Belia. Maksudnya orang muda lah. Satu lagi yang tak ada di soalan tadi, iaitu nilai-nilai universal. Okey, cikgu ingin tanya murid-murid, apakah nilai-nilai universal yang anda belajar yang sesuai digunakan di sini? Cikgu minta 3 ya, 3 nilai. Oh, Azira, silakan. Nilai rasional, nilai kesederhanaan dan nilai bertanggungjawab. Tahniah, betul semua tu. Nilai rasional supaya kita boleh berfikir dengan wajar dan mengambil tindakan yang betul. Okey, kesederhanaan. Kesederhanaan ini membawa maksud perbuatan yang tidak melampau. Nilai bertanggungjawab adalah menjadi tanggungjawab kita menguruskan kewangan kita dengan baik. Jadi 3 nilai ini betul. Tahniah ya. Tengok ini contoh jawapan cikgu sediakan. Okey, faktanya. Cikgu bagi salah satu fakta ya. Okey. Gagal menguruskan kewangan. Salah satu sebab muflis gagal uruskan kewangan. Apa huraiannya? Kenapa ia gagal? Sebab belanja mengikut nafsu, bukan beli mengikut
keperluan. Tidak mendisiplinkan diri semasa berbelanja dan terpengaruh dengan jualan murah. Murid-murid cikgu, ada fakta dan huraian nak dikongsikan? Okey, Kon, silakan. Fakta saya ialah menggunakan kad kredit sesuka hati. Huraian saya pula ialah bersikap boros, tidak mengira bajet semasa membuat perbelanjaan dan membeli barang berjenama demi mengikut gaya trend terkini. Tahniah. Betul semua jawapan tu. Mari kita lihat. Contoh jawapan yang cikgu sediakan ya. Gagal membayar pelbagai pinjaman. Salah satu faktor juga menjadi muflis. Membuat pinjaman semata-mata untuk kemewahan. Contohnya membeli kenderaan yang mahal, membeli barang berjenama dan terpengaruh dengan budaya hedonisme. Okey, marilah kita lihat contoh jawapan. Siapa nak bantu cikgu untuk membaca? Okey, Lawiwen, silakan. Golongan belia perlu mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab dan nilai kesederhanaan. Masalah muflis berlaku di kalangan belia kerana mereka gagal menguruskan kewangan. Mereka tidak mempunyai ilmu pengurusan kewangan. Mereka belanja mengikut nafsu. Golongan belia tidak mendisiplinkan diri semasa berbelanja. Mereka terpengaruh dengan jualan murah dan membeli barang-barang yang tidak berguna. Mereka tidak menyimpan wang. Ya, betul. Terima kasih. Okey, seterusnya. Golongan belia gagal membayar pelbagai pinjaman. Keadaan ini berlaku kerana mereka membuat pinjaman semata-mata untuk kemewahan. Akibatnya, mereka tidak mampu membayar dan terpaksa berhutang banyak. Contohnya, membeli kenderaan yang mahal di luar kemampuan. Ada dalam kalangan belia yang suka membeli barangan berjenama yang mahal. Mereka terpengaruh dengan budaya hedonisme yang mementingkan keseronokan tanpa berfikir kesannya. Itu contoh jawapan yang cikgu sediakan. Marilah kita lihat soalan 2B ini. Ramalkan kesan jangka panjang ya berlaku sedemikian. Okey, kita lihat. Apa yang watak di sini yang penting? Rakyat, negara. Dan kehendak soalan dia, kesan muflis, kesan bankrupt tu. Okey, cikgu sediakan fakta di sini. Fakta yang pertama, keberhutangan dalam kalangan rakyat meningkat. Peluang pekerjaan terhad, hidup miskin, tidak dapat memenuhi keperluan harian dan terpaksa berhutang. Itu fakta dan huraian. Seterusnya, pemberi hutang yang tidak berlesen bertambah. Itu Along yang kita cerita tadi kan. Keselamatan diri dan keluarga terancam dan hubungan anggota keluarga renggang kerana anggota keluarga terpaksa tanggung hutang ini. Sentiasa bergaduh, kehidupan tidak harmoni dan imej keluarga terjejas. Itu jawapan yang cikgu sediakan. Murid-murid jelas dengan jawapan yang cikgu ni? Jelas? Ya, angguk-angguk kepala je. Jadi, anda boleh buat huraian, karangan atau esei yang lengkap di rumah nanti. Cikgu tidak sediakan ini esei yang lengkap untuk semua. Sedikit kerja rumah untuk semua. Boleh ke Din buat di rumah juga untuk yang ni? Apa tu cikgu? Buat esei yang panjang. Okay. Mengikut fakta dan huraian cikgu yang sediakan. Tidak menjadi masalah kan? Okey. Ada bantuannya. Adakah jelas untuk hari ini? Untuk saya jelas cikgu. Saya boleh buat kerja rumah cikgu beri. Ya, tahniah jika dapat menjawab soalannya. Murid-murid, cikgu harap semua dapat bayangan yang jelas, gambaran yang jelas untuk menjawab soalan struktur dan menjawab soalan esei. Yang penting kita belajar dengan betul-betul, hafal nilai, kaitkan situasi, buat fakta dan huraian yang ada kaitannya.
Huraian ini jika boleh kita memberi contoh yang bersesuaian seperti cikgu tunjukkan tadi. Baik, cikgu, berdasarkan jawapan daripada murid-murid kita pada hari ini, apakah penilaian dan juga rumusan yang cikgu boleh buat? Cikgu Yap berasa sangat gembira kerana nampaknya murid-murid dapat menjawab dengan baik. Okey, cikgu bagi semua 10 bintang. Jika boleh, cikgu doakan semua murid SPM dapat A+ dan A nanti. Usaha bersama-sama, ya. Wah, tahniah, hebat semua murid-murid kita pada hari ini. Dan cikgu boleh berikan rumusan keseluruhan apa yang kita telah pelajari pada hari ini? Hari ini kita belajar tajuk pengurusan kewangan secara beretika. Dan jika tidak beretika, apa kesannya dan kepentingan untuk kita menguruskan kewangan kita secara beretika. Dan kita nampak dengan jelas, murid faham dan dapat menjawab soalan, struktur dan isi dengan baiknya. Cemerlang betul. Ya, terima kasih kepada Cikgu Yap dan juga terima kasih kepada guru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Saiful Amri dan juga murid-murid dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj Negeri Sembilan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini, terutamanya kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah. Dan terus menyaksikan Didik TV KPM. Terima kasih Cikgu. Jom kita lambai sama-sama. Bye-bye. Bye-bye.